Assalamualaikum dan salam hormat. Ini adalah berita Pak Kadok. Ini adalah berita yang baru kami terima sebentar tadi di kedai mamak. Oops, maafkan saya. Saya dapat berita ini ketika saya sedang membeli, atau dengan kata lain, tapau roti canai di kedai mamak tadi. Kerajaan akan menggerakkan Angkatan Tentera Malaysia ATM bermula Ahad, iaitu semalam, dalam usaha mengurangkan pergerakan rakyat. Namun ia bukanlah satu perintah darurat. Menteri Kanan dalam kurungan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kerajaan yakin dengan bantuan tentera, tahap pematuhan rakyat terhadap perintah kawalan pergerakan akan lebih tinggi. Kita berharap rakyat terus patuh arahan tentera. Dari laporan pihak polis, jelas nampak ada peningkatan dari segi pematuhan rakyat. Kita ucap terima kasih kepada rakyat. Bagaimanapun, masih terdapat insiden ramai tidak mempedulikan arahan pihak kerajaan dan arahan polis. Pada peringkat awal ini, kita hanya nasihat dan tindakan berhemah dilakukan. Kalau akhirnya sampai tahap tidak boleh berkompromi, maka tindakan undang-undang akan digunakan, katanya pada sidang media di sini beberapa hari lepas. Itu katanya. Tapi ada pula yang berkata, kononnya ada perintah darurat. Ini adalah berita tidak sahih. Arahan tentera adalah untuk membantu, bukan kerana negara kita diisytiharkan darurat. Kena faham maksud itu. Rakyat Malaysia sekarang ini kena dijelaskan dengan betul-betul. Seringkali tersalah anggap, orang suruh duduk rumah, mereka berjalan-jalan. Tentera membantu polis, dikatakan darurat. Kadang-kadang kita tak tahu lagi nak menggunakan bahasa apa yang mudah difahami oleh rakyat Malaysia yang berbilang kaum ini. Kita kena pandai menilai berita sahih atau tidak. Ibarat menarik rambut dalam tepung, pastikan rambut itu milik isteri kau. Jika tidak, naya. Berita selanjutnya, seorang peniaga yang berniaga menjual alat kesihatan hari ini menyesal. Beliau berkata selama ini beliau telah berniaga menjual topeng muka dengan harga yang patut. Tetapi apabila melihat kegilaan dan kepanikan rakyat untuk mencari dan membeli topeng muka tersebut, beliau dengan secara sengaja telah menaikkan harga tersebut ke tahap harga Yahudi. Perbincangan menaikkan harga Yahudi ini tidak dibuat secara mesyuarat bersama ahli keluarga atau ahli lembaga syarikat. Beliau mendesaidkan sendiri untuk menaikkan harga tersebut. Akibat daripada itu, beliau telah mendapat laba atau dalam bahasa Melayu, keuntungan yang berlipat kali ganda, bukan lipat kain. Tetapi keriangan atau kegembiraan beliau hanya berlalu sekejap sahaja. Nikmat itu telah ditarik balik. Beliau telah bermimpi buruk apabila dicekik oleh Pontianak Harum Sundal Siang ketika tidur siang. Mimpi buruk itu merupakan petanda tidak baik apabila beliau menjual harga topeng muka yang tidak masuk akal. Jadi, berhati-hatilah kepada peniaga di luar sana. Jangan pentingkan diri sendiri. Ingat, jalan raya bukan tempat untuk berlumba, tetapi tempat untuk orang mabuk, langgar orang sampai mati. Berita selanjutnya, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri kita, telah mengumumkan kemudahan pengeluaran caruman akaun 2 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP berkuat kuasa 1 April ini bagi membantu meringankan beban ditanggung rakyat. Perdana Menteri berkata, menerusi kemudahan ini, semua ahli KWSP yang berumur bawah 55 tahun boleh membuat pengeluaran wang simpanan dalam akaun 2 masing-masing tertakluk kepada kadar maksimum RM500 sebulan untuk tempoh selama 12 bulan. Ini adalah berita yang paling menggembirakan bagi kita yang berada dalam serba kekurangan dan kesusahan. Peluang ini perlu diambil untuk kita meneruskan kelangsungan hidup dalam ekonomi yang tidak menentu ini. Tetapi perlu diingat, pakcik-pakcik dan abang-abang di luar sana, jangan pula mengambil wang KWSP ini untuk menukar kereta baru, menukar sport rim baru, menukar wais suku atau menukar isteri anda yang telah ada. Kerana pengeluaran ini dijangka akan melipatkan ringgit Malaysia 40 bilion. Anda tahu berapa banyak kosongnya itu? Amat banyak. Jadi, kesempatan ini hanya untuk meneruskan kelangsungan hidup keluarga anda, bukan kelangsungan hidup nafsu serakah anda. Ingat, apabila kita belanja wang pengeluaran ini secara tidak langsung akan merancangkan aktiviti ekonomi negara kita. Seperti Perdana Menteri kata, bulat air kerana pembentung, bulat perut kita kerana 14 hari duduk dalam rumah. Kita beralih ke berita berikutnya. 4 lokasi yang dikenal pasti sebagai zon merah jangkitan COVID-19 di ibu negara akan dipantau secara lebih intensif oleh pihak berkuasa dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata, lokasi terbabit ialah Parlimen Lembah Pantai, Titiwangsa, Kepong dan Ceras. Kawasan ini dianggap sebagai zon merah COVID-19. Pemantauan dan pemerhatian lebih intensif akan dilakukan terutama di kawasan yang mempunyai kes positif jangkitan COVID-19.
Kementerian Kesihatan turut mewartakan 11 tempat kuarantin di wilayah persekutuan termasuk Labuan. Jadi, jika ianya telah diwartakan secara rasmi, jangan pula kita menggatal-gatal ingin ke tempat tersebut. Kalau rasa iman dan pahala sudah cukup banyak untuk bekalan akhirat, silalah ke lokasi tersebut. Tidak terkecuali juga tempat di rumah kita. Jika isteri kita juga berada di kawasan zon merah, para suami juga tidak langsung dibenarkan untuk menghampiri isteri, apatah lagi masuk ke bilik bersama-sama. Ianya akan mengundang kecelakaan. Jadi jika ada isteri yang telah melepasi zon merah tersebut, gunakanlah sebaik mungkin selama 14 hari ini. Anda mungkin tidak akan berpeluang menikmatinya lagi apabila coronavirus ini telah reda. Cakap siang pandang-pandang, cakap malam tengok zon anda terlebih dahulu. Dan berita terakhir untuk hari ini. Tanjung Malim, Gian kaki pancing memang sukar dikawal, akhirnya membawa padah apabila ditahan oleh sepasukan anggota polis ketika asyik memancing di Tasik Mbayu Proton City dekat sini hari ini. Lelaki yang berumur kira-kira 27 tahun didapati memancing seorang diri ketika sepasukan polis dari Balai Polis Beherang ketika membuat pemantauan di kawasan itu bagi memastikan perintah kawalan pergerakan PKP dipatuhi oleh orang ramai. Difahamkan lelaki terbabit diberi nasihat dan amaran sebelum diarahkan pulang ke rumah supaya mematuhi PKP yang bermula 18 Mac sehingga 31 Mac ini. Ini juga masalah yang sering dihadapi oleh orang lelaki yang gila memancing. Anda tidak perlu keluar ke tasik, laut atau kolam di luar. Cukup sahaja meletakkan air dalam baldi di rumah dan beberapa ikan di dalamnya. Ia juga merupakan satu terapi bagi kaum lelaki untuk melupakan seketika hobi memancing tersebut. Tetapi bagi sang lelaki yang sering memancing hati dan perasaan kaum wanita, teruskan usaha anda. Ianya tidak dilarang, malah digalakkan. Benarlah kata orang, hanya Johari yang mengenal Manisa. Saya Kadok melaporkan untuk berita Pak Kadok.